Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Drama politik Sabah sekarang semakin panas dan apa yang berlaku di belakang tabir sebenarnya lebih berapi daripada apa yang kita nampak di media. Ya, inilah kisah sebenar tentang PRN Sabah yang bakal datang tidak lama lagi apabila Barisan Nasional melalui kenyataan Datuk Seri Saleh Said Keruak mendedahkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Barisan Nasional hanya ditawarkan 8 kerusi sahaja oleh Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS dalam rundingan terbaru mereka. 8 kerusi sahaja. Sedangkan Barisan Nasional pada PRN yang lepas menang 14 kerusi. Persoalannya kenapa tiba-tiba Barisan Nasional dipotong separuh? Apakah maksud sebenar di sebalik tindakan GRS ini? Saleh sendiri dengan nada kecewa menyebut Barisan Nasional ada 14 kerusi incumbency. Tetapi rundingan dengan GRS hanya menawarkan 8. Malah ada seorang pemimpin besar dalam GRS berkata 8 itu pun sudah terlalu banyak untuk Barisan Nasional. Bayangkan, kata-kata sebegitu dikeluarkan. Bukankah ini seperti satu penghinaan? Barisan Nasional yang selama ini dianggap rakan strategik tiba-tiba dilayan macam parti kecil yang tiada pengaruh. Tidak heranlah Barisan Nasional akhirnya mengambil pendirian muktamad untuk tidak bekerja sama lagi dengan GRS. Dan sebaliknya hanya untuk memilih kerjasama dengan Pakatan Harapan sahaja. Kalau kita imbas balik selepas PRN Sabah pada tahun 2020, UMNO dan Barisan Nasional memang memainkan peranan besar dalam memastikan kemenangan blok kerajaan ketika itu. Dengan 14 kerusi yang mereka menangi termasuklah kawasan penting seperti Sungai Sibuga, Lamag, Karambunai dan Usukan, Barisan Nasional dilihat sebagai blok penting dalam politik Sabah. Namun 4 tahun kemudian Barisan Nasional kini seolah-olah diketepikan. Seakan-akan kerusi yang mereka menangi dahulu sudah tidak lagi dianggap relevan oleh GRS. Bukankah ini sesuatu yang pelik? Saleh menjelaskan lagi, asas rundingan sepatutnya mudah. Ada 2 prinsip utama, incumbency rule dan juga swap rule. Incumbency rule bermaksud kerusi yang dimenangi pada pilihan raya lepas haruslah kekal kepada parti yang asal. Swap rule pula bermaksud jika ada pertindihan barulah boleh diselesaikan dengan pertukaran. Tetapi prinsip ini langsung tidak dipatuhi oleh GRS. Dengan PH pula katanya rundingan berjalan lancar. Apabila ada pertindihan, mereka menggunakan swap rule. Dan hasilnya hampir selesai dengan semangat kerjasama. Jadi kenapa GRS tidak boleh melakukan perkara yang sama terhadap Barisan Nasional? Adakah ini menunjukkan ada agenda tersembunyi di sebalik tindakan mereka? Kalau kita fikir lebih jauh, tindakan GRS menekan Barisan Nasional ini mungkin ada kaitan dengan lanskap politik Sabah yang sentiasa bergolak. Ingat lagi bagaimana warisan jatuh selepas PRN 2020, kemudian muncul gabungan GRS yang dipimpin oleh Haji Jinor. GRS sendiri sebenarnya merupakan gabungan parti-parti yang tidak selalu sehaluan. Ada Bersatu, ada STAR, ada PBS, dan kemudiannya ada juga UMNO di dalamnya pada waktu itu. Namun hubungan itu sejak awal penuh dengan ketidakpercayaan. Malah pada Januari 2023, UMNO Sabah sendiri pernah menarik sokongan terhadap Haji Ji sebelum akhirnya berdamai semula. Jadi isu agihan kerusi ini bukanlah sekadar soal nombor, tetapi merupakan soal kuasa. Persoalan yang timbul sekarang ialah kenapa Barisan Nasional lebih rela bergabung dengan Pakatan Harapan daripada bersama dengan GRS. Bukankah selama ini BN dan PH merupakan musuh tradisi? Saleh memberi alasan dengan mudah, karena Pakatan Harapan hormati asas rundingan. Tetapi adakah alasan itu cukup kuat untuk meyakinkan akar umbi UMNO Sabah? Ingat, ramai penyokong tegar UMNO di Sabah masih sukar menerima kerjasama dengan DAP yang dianggap musuh politik utama mereka sejak berdekad. Jadi, pilihan Barisan Nasional untuk berganding dengan PH mungkin akan membuka ruang kepada serangan politik daripada GRS dan juga Perikatan Nasional. Mari kita pikir satu soalan yang kontroversi. Adakah Barisan Nasional sebenarnya sedang menggadaikan prinsip perjuangan mereka demi survival politik di Sabah?
Kalau betullah mereka ikhlas memperjuangkan rakyat Sabah, kenapa tidak berani bertegas mempertahankan kerusi-kerusi mereka daripada dirampas GRS? Kenapa lebih mudah bagi mereka untuk berpaling kepada Pakatan Harapan yang sebelum ini mereka labelkan sebagai tidak sehaluan dengan agenda perjuangan Melayu dan juga Bumi Putra? Adakah ini tanda bahwa Barisan Nasional sudah semakin lemah sehingga terpaksa bergantung kepada siapa sahaja yang sudi memberikan mereka ruang, asalkan mereka kekal relevan dalam PRN 17 nanti? Kalau kita ikuti kenyataan Zahid Hamidi pula, jelas bahwa Barisan Nasional memang tidak mahu berkompromi dalam soal rundingan ini. Tetapi dalam politik, kenyataan keras tidak semestinya bermakna tindakan sebenar. Realitinya, Barisan Nasional kini berada dalam kedudukan yang amatlah sukar. Mereka sudah tidak lagi dominan seperti dahulu. Dan di Sabah, kekuatan warisan, GRS dan juga parti-parti kecil seperti KDM, LDP masih menjadi penentu dalam PRN 17 nanti. Jadi jika Barisan Nasional terlalu keras kepala, risiko mereka hanyalah hilang lebih banyak kursi. Mungkin itu sebab mereka memilih jalan bekerja sama dengan Pakatan Harapan, karena disitulah ada peluang untuk sekurang-kurangnya mempertahankan kerusi sedia ada. Namun tindakan ini membuka satu lagi babak kontroversi. Kalau GRS berjaya mengekalkan kedudukan mereka, Barisan Nasional mungkin akan dituduh sebagai pengkhianat kerana meninggalkan rakan lama. Sebaliknya, kalau kerjasama BNPH pula berjaya, maka GRS pula akan dituduh cuba menyingkirkan Barisan Nasional terlalu awal. Dalam kedua-dua keadaan, rakyat Sabah sekali lagi menjadi saksi kepada drama politik yang tidak pernah ada kesudahannya. Jadi mari saya lontarkan soalan besar untuk Anda semua, untuk kita sama-sama renungkan. Adakah PRN 17 Sabah ini akan menjadi titik perubahan yang besar di mana Barisan Nasional benar-benar tenggelam di bumi Sabah? Ataupun adakah ini peluang yang terakhir mereka untuk bangkit dengan sokongan Pakatan Harapan? Dan lebih penting lagi, siapa sebenarnya yang akan rugi dalam pertarungan ini? Parti politik ataupun rakyat Sabah yang selama ini menanti janji-janji pembangunan dan penyelesaian masalah asas seperti jalan raya, air, dan elektrik yang tidak pernah selesai. Inilah wajah politik Sabah. Penuh dengan pendedahan, penuh dengan kontroversi, dan penuh dengan drama. Dan saya yakin PRN 17 ini bukan sekadar soal siapa yang menang ataupun kalah, tetapi soal siapa sebenarnya sedang merancang permainan di belakang tabir. Jadi, adakah Anda rasa Barisan Nasional bijak membuat keputusan ini, atau sebenarnya mereka sedang menggali kubur politik mereka sendiri? Coba tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, karena perbincangan ini pasti akan menjadi lebih panas apabila pilihan raya semakin dekat. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya menamatkan video kali ini, jangan lupa untuk like, share juga video ini, dan juga subscribe kalau belum subscribe ke channel ini, Current Sphere MY. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.